Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel Dewan Panas sahabat-sahabat semua. Dan apa yang lebih menyeronokkan apabila abakau koyak habis cuba kononnya untuk mencela tetapi disebabkan fakta dan kebenaran yang dikatakan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution, beliau terpaksa berdiam diri dan duduk daripada terus dikenakan, disekolahkan, kena balun dan sebagainya. Walaupun Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin bangkit sahabat semua untuk memusingkan tiang golnya, untuk memindahkan tiang gol, tapi akhirnya sahabat semua dengan kebijaksanaan jawapan daripada Datuk Seri, karena sekolahkan ahli-ahli parlimen daripada Pembangkang ini yang tidak habis-habis memusingkan fakta, yang tidak habis-habis membuat persepsi kepada kerajaan. Inilah dia. Ya, sahabat semua, apa yang berlaku amat mengejutkan tapi menarik untuk kita tonton bersama. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan anda sahabat semua untuk menonton video ini dan anda sendiri boleh nilaikan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution sehingga abakau koyak terpaksa duduk seperti membuat gunung. Itu baru tip of the iceberg, sedikit saja gambaran daripada keseluruhan yang cuba kita nak ungkap dan hasilkan dalam sebuah karya. Supaya masyarakat boleh menilai berdasarkan kepada fakta dan peristiwa, mengikut kronologi yang berlaku. Rencananya ada untuk sequelnya, sudah tentu dia membabitkan ongkos oleh pihak produser. Jadi buat masa sekarang kita serahkan kepada pertimbangan mereka dulu. Menteri, sikit saya cuma nak Pasir Mas ya. Terima kasih Menteri. Saya nak balik pada soal Netflix tadi. Bila Menteri menyebut dia di bawah jangkauan Kementerian Komunikasi. Jadi kalau kita nak tapis filem-filem dalam Netflix itu, bagaimana? Adakah perlu untuk kita perluaskan bidang kuasa LPF supaya menjadi agensi rentas parti? Sebab filem-filem dalam Netflix ini di negara-negara yang juga mengalami diadakan tapisan-tapisan. Terima kasih Menteri. Menteri, sikit Saya sekejap Jutong, saya selesaikan dulu. Netflix ni dalam kategori filem yang disiarkan melalui internet, iaitu secara streaming platform ataupun platform penstreaman atau melalui platform OTT, over the top. Jadi dalam klasifikasi undang-undang di negara kita, yang itu dia termasuk di bawah akta komunikasi sebab dia ada elemen internet kat situ. Beza dia kat mana? Tapi kalau dia panggung wayang macam yang saya sebut tadi pawagam ataupun iklan pada masyarakat umum, pita stesen televisyen, yang itu Akta Penapisan Filem 2002 adalah akta yang mengawal selianya. Jadi apakah ada kewajaran untuk ke depan nanti dilihat dan dimasukkan soal platform penstreaman juga tertakluk kepada lembaga penapisan. Itu satu perkara baru yang berhormat bangkitkan. Dan saya bersedia untuk duduk dengan Kementerian Komunikasi kalau ada kewajaran untuk kita ke arah itu. Silakan. Sebelum Jelutong tanya, saya nak tanya Menteri berapa minit lagi perlukan? Okey, last. Ya, okay. Jelutong, lepas tu Menteri akan gulung. Terima kasih Speaker. Saya juga mohon menyokong permintaan daripada Hulu Terengganu. Baru kita dengar Mohd Menteri juga telah memainkan peranan dalam menyediakan filem Anwar The Untold Story. Saya sokong kita rencanakan dan terbitkan Anwar The Untold Story 2.0 yang menunjukkan pengkhianatan pihak-pihak tertentu terhadap Yang Amat Berhormat Tambun. Terima kasih. Okey, sila Menteri dan gulung. Kalau saya memahami Tambun lebih daripada 30 tahun, saya boleh ungkapkan satu perkara saja. Dia sentiasa melihat ke depan. Dia selalu pesan bahawa untuk bergerak ke depan, kita mesti bersedia menjadi pemaaf. Walaupun sukar dilupakan. Forgivable but unforgettable. Dia selalu sebut. Tapi untuk bergerak ke depan, kita mesti menjadi seorang yang pemaaf. Saya fikir, apapun episod yang lepas itu, adalah episod yang menjadi pengajaran kepada kita. Serba-serbilah ulasannya. Pesan kepada orang yang punya kuasa, pesan kepada institusi pelaksana, semua sekali instrumen pemerintah ataupun instrumen biasa, ada pengajaran yang mahal daripada episod itu.
Terima kasih. Saya pun tak jangka bila cerita tentang lembaga penat filem. Point of order. Menteri, Landingnya adalah cerita tentang Anwar boleh Datul. saya menjelas, menjelas Saya dah sikit. beritahu tadi supaya Lutong last, lepas tu Menteri gulung. Dia nak menjelas sikit je. Terang betul. Jarang Sikit berlaku je. ni, tapi saya benarkan. Okey, terima kasih. Ini Terima last, kasih. Saya point of order. Apa ni, saya sokong sangat apa yang Yang Berhormat sebut. Kalau kita dah jadi pemimpin, kita harus memaafkan apa saja yang kita rasa kurang baik. Bukankah the actions akan membuktikan sama ada apa yang kita cakap itu betul ataupun tidak? Sebab hari ini saya nampak dia kata dia nak memaafkan. Tapi yang jadinya macam menzalimi pula kepada pembangkang. Maka sebab itu saya rasa dia jangan kita mengangkat seseorang itu tanpa melihat action yang dia lakukan. Tindakan yang telah pun dia ambilkan. Jadi saya bukan nak membantah, cuma jangan sehingga menimbulkan satu polemik dalam negara bahawa pemimpin ini cakap tak serupa bikin. Sebab itu yang saya mohon kalau boleh kita nasihat sesama kita pada hari ini, terutamanya bulan puasa ni, Tuan Ketua, supaya ianya berlaku adil kepada semua. Itu permintaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Point of order. Terima kasih. Baik, kalau Menteri sebelum tu ada point of order. Point of order 364. Jelutong sering menggunakan perkataan pengkhianat. Saya dah kena buat dia bagi gelaran pengkhianat 2 hari yang lepas. Hari ini diguna lagi perkataan pengkhianat. Apakah perkataan pengkhianat ni untuk digunakan dengan sebebas-bebasnya di parlimen ni? Itu juga Jadi pengkhianat bagi setengah orang pengkhianat kepadanya. Tapi kawan tu sebenarnya hero dalam suasana tertentu. Baik, Arau, dia Jadi, cuba tidak dalam keadaan spend. sekarang mungkin pengkhianat. Macam saya jadi hero sebab saya meninggalkan UMNO. Jadi hero. Tapi dia tuduh saya pengkhianat. Jadi Ya, dia adakah betul. pengkhianat ni boleh diguna? Ya, dia betul. Adakah penjelutong ni boleh kita kenal jelutong the pengkhianat? Yang betul. Baik, cuma gini, Tadi Jelutong. bila saya berbahas, saya tidak menyatakan mana-mana pihak. betul, itu yang saya nak jawab je Lutong. Ya. Itu yang Kenapa saya nak jawab. Arau terasa? Dia tidak nuju pada sesiapa. Ya. So saya anggap benda itu tidak Ya. relevan. Saya pun nak tanya, Sila kenapa Menteri. Arau terasa? Ya. Sudah, Ya dah. Muhammad, 2 hari yang lepas dia tuduh saya meninggalkan UMNO pengkhianat. Ya. Saya tak sempat masuk itu sebab saya tengah dalam keadaan herok pekok. Bila saya tengok handset balik, dia kata saya pengkhianat. Ya. Sebenarnya pengkhianat besar di Parlimen ni Jelutong. Dia suka lagakan orang. Baik. Pada hari ini hari yang cukup aman damai, kita dah baik. Dia bangun sebut perkataan pengkhianat. Ini sudah menyakit-nyakitkan hati kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sila Menteri. Saya nak respon ringkas saja kepada rakan saya dari Larut. Apakah ada jurang antara cakap dengan buat? Saya nak sebut. Kalau yang dimaksudkan peruntukan. Kalau dimaksudkan peruntukan kawasan. Maksud saya ada di sana, Paguh ada di sini, kami pun tak dapat juga. Tak dapat. Ya. Cuma bila berada di sini, kami dapat. Kebetulan saya dan Larut duduk dalam jawatankuasa berbincang tentang CSA waktu itu. Jadi masa Paguh, Sekupang pun tak dapat. Nak bantu rakyat. Tapi saya ingat jawapan Paguh masa itu. Peruntukan Perdana Menteri tetap sampai ke kawasan kami. Betul. Tapi tidak disalur melalui ahli parlimen. Itu aja. Jadi bagi saya jelas dulu. Cuma saya tak maksudkan peruntukan, Tuan Ketua. Saya maksudkan banyak perkara lain. Di bawah sana orang nampak seolah-olah Perdana Menteri very vindictive. Itu yang saya minta izin, Tuan Ketua. Itu saja, saya tak cakap spesifik dari segi peruntukan. Jadi jangan sebutlah pasal peruntukan ni. Peruntukan ni memang betul, saya nak bagi tahu hari ini dalam parlimen saya dapat satu kertas draft untuk kita bincang, sign dan dapat peruntukan. Cuma kita nak melihat perkara conditions yang ada dalam tu. Jadi jangan fikir buat tu, saya tak fikirkan perkara ni. Yang fikirkan adalah perkara lain. Contohnya, tiba-tiba sebut, kerajaan dulu menggunakan wang bilion 600 bilion, lepas tu turun 300 bilion, turun, akhirnya tak ada. Yang ini yang orang nampak. The actions speaks louder. Okay. Itu yang maksud saya. Jadi janganlah
nak menuduh saya pasal peruntukan ni. Peruntukan ni saya nak beritahu baru 2-3 hari sudah pun saya dah jumpa. Baik. Yang Boleh saya yang respon, amat Pak? berhormat Timbalan Perdana Menteri kena tarik balik. Saya tak cakap pun pasal peruntukan. Peruntukan ni dua pihak. You offer, we accept, sama ada kita tangguh apa semua, itu adalah perkara lain. Ini perkara yang menuduh, yang kita beranggapan bahawa itu adalah merupakan kezaliman. Sebab when you have the power, don't abuse the majority Larut, yang tapi you ada Larut itu. juga kata itu anggapan, abuse, itu anggapan. So, Tak apalah, maknanya bagi saya respon pula. Ialah bagi- menteri tak nak, cakap bagi saya respon. anggapan. Jadi Okey. menteri cakap ya, anggapan. bagi. Sebab itu saya kata jangan menggunakan. Okey. That's what I'm Baik. Saya nak Bagi saya respon dulu. Saya nak berhenti dia, saya nak minta Ya, Menteri baik. Gulung lepas ni. Ya, baik. No more. Semuanya bermula bila saya punya landing statement tadi adalah saya mengenali Tambun sebagai seorang yang mengambil pendekatan kalau nak tengok ke depan, bergerak ke depan dengan lebih baik, bersedia untuk menjadi pemaaf. Itu aja. Larut tampil dengan mengatakan jangan ada jurang antara cakap dengan buat. Tak ada contoh. Jadi saya membuat telahan. Di antara di luar sana yang banyak menjadi sungutan ahli parlimen pembangkang ada soal peruntukan. Saya tak perlu tarik. Faktanya masa Paguh memang kami tak dapat. Masa Bera pembangkang dapat. Itu fakta. Ya, itu faktanya. Peruntukan 3.8 juta pada masa itu. Pada ketika Paguh ahli parlimen tak dapat. 3.8 juta pada masa Bera kami dapat. Itu is a statement of fact. Saya tak perlu tarik. Baik, Ya, saya itu saya. Ya, jadi soal lain, soal kenyataan vindiktif ke apa semua itu, we leave it to the wisdom of the people to judge. Buat masa sekarang, alhamdulillah, government is compact, united, functional. Alhamdulillah. Jadi saya fikir, let's go along with it. Dalam kerangka bahawa pembangkang boleh terus memberi teguran. Pembangkang boleh jadi pemain yang check and balance. Pembangkang boleh bertibat sebagai pemantau. Hari ini pun semangat itu saya ambil dalam berdepan dengan pandangan rakan-rakan sebelah sana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sikit lah. Tak boleh dah. Saya dah 3 kali dah. Saya dilihat Saya- amat tidak adil kalau saya tidak Bagus. memang Ini keputusan kotakan. yang tegas. Terima Yang perlu kasih. dihormati. Setiausaha. DR6 2024. Terbaik sahabat semua, penjelasan yang diberikan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution. Sebenarnya jelas sahabat semua, ya, Ketua Pembangkang ini mencela, cuba untuk mencari peluang, ya, bermain politik di sana, ya, untuk menembak, menyangkal ataupun memberikan dalih, ya, apa yang dibuat oleh Perdana Menteri kita hari ini, katanya seakan-akan, ya, menzalimi mereka. Di mana Perdana Menteri menzalimi pembangkang hari ini, sahabat-sahabat semua? Yang kita dengar yang menzalimi, menuduh, menfitnah hari-hari kepada Perdana Menteri adalah geng-geng daripada Perikatan Nasional ini yang secara terbuka membuat kenyataan-kenyataan yang berbau lucah, yang kenyataan yang berbau fitnah, ya, kenyataan-kenyataan yang berbau menghasut dan sebagainya. Datuk Seri kita pergi ke luar negara, apa yang dilakukannya? Apabila dampak berkaitan dengan songkok itu pula yang menjadi diperkatakan. Apabila Datuk Seri membaca buku itu pula diperkatakan. Adakah ini sahabat semua tidak menzalimi, tidak memberi berniat jahat kepada Perdana Menteri kita? Tapi hari ini kononnya Perdana Menteri menzalimi mereka. Saya sendiri pun tidak dapat melihat di manakah apa sebenar yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang ini. Kalau hanya bercakap seperti tin kosong ataupun lato-lato berbunyi kuat saja tetapi tidak punya maksud apa-apa, hanya kerana untuk membina ataupun mau menghasut rakyat di luar sana membenci Perdana Menteri. Hari ini sahabat saya sendiri, kita sebagai rakyat Borneo, Sabah dan Sarawak, dan saya percaya, ya, sedikit demi sedikit rakyat di Semenanjung melihat nilai apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita hari ini. Mungkin sebenarnya itu yang mereka takut, sahabat semua. Contohnya sebagai paling terdekat, ya. Contoh bagaimana Datuk Seri berucap berkaitan dengan Palestin ketika bersama dengan ketua pemimpin Jerman. Ya, bersama berganding berdiri bersama sahabat semua tanpa berselindung, tanpa
memberikan kata-kata yang baik, mungkin kata-katanya itu baik tapi tanpa berselindung berkaitan dengan isu Palestin. Sahabat semua, beliau Datuk Seri Perdana Menteri kita mengatakan dengan penuh ketegasan apa yang dilakukan oleh pembangkang. Masih lagi mereka mengatakan Perdana Menteri tidak serius, ya, Perdana Menteri tidak committed ya di dalam mempertahankan. Hari ini sahabat semua, kita boleh nampak bagaimana Jerman apabila mendengar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita. Jerman menghantar kapalnya, menjatuhkan bantuan kemanusiaan, makanan, pakaian kepada rakyat Palestin. Adakah ini yang dikatakan tidak punya komitmen, tidak punya kesungguhan? Tidak sahabat semua. Semua yang dikatakan oleh pembangkang ini adalah tong sampah berbau najis yang tidak pernah dicuci selama 100 tahun. Mungkin itu perumpamaan ataupun apa yang sesuai untuk kita katakan kepada geng-geng pembangkang. Abakau pula cuba mempertahankan benang yang basah, akhirnya duduk terdiam, ya, membuat gunung, sahabat-sahabat semua. Tidak terkata lagi, sebab apa yang dikatakan itu adalah fakta dan kebenaran yang tidak boleh disangkal. Yang rakyat sedia tahu bahawa Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin bersama dengan Hamzah, bersama dengan Parti PAS, peruntukan ahli parlimen tidak diberikan kepada ahli parlimen pembangkang ketika itu. Hanya ketika seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution, hanya ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri barulah MOU termeterai. Sahabat-sahabat semua, inilah sebenarnya perkara fakta dan kebenaran yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Itu sedikit pandangan daripada saya, sahabat semua, berkaitan dengan isu ini. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen atau pandangan Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.